recording kan. 7/11/2021 dengan tajuk Art of War 1 sampai 18. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Mazlina binti Abdul Aziz. Supervisor di bawah manager Faridah Abdul Aziz yang juga merupakan adik bongsu saya. Okey. Saya masih bekerja di Maybank Demas dan telah berkhidmat selama lebih kurang 30 tahun di Maybank. Ada banyak nak cakap lah mengenai diri sendiri kan, sebab masih lagi berjuang bersama dan nak membina tim. Cuma setakat ni tak pernah culas 5 sisi dan masih berusaha bersama. Okey. Untuk speaker malam ni, saya memperkenalkan dia adalah merupakan adik bongsu saya dan kami telah bersama-sama dalam Forever Living ni selama setahun setengah macam tu lah. Saya tak masuk. Okey, tetapi beliau mendapat pencapaian yang membanggakan, iaitu menjadi manager dalam masa 3 bulan. Okay. So dia berumur 46 tahun dan kami bersama-sama dengan seorang lagi adik, iaitu Noraini Abdul Aziz. Dengan itu saya akan kita pada malam ni untuk Art of War 1/18. Dipersilakan manager Faridah Abdul Aziz. Terima kasih Kak Mas. Terima kasih Cik Kak Mas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Pagi. Okay, malam ni giliran saya nak bentangkan tentang Art of War 1 sampai 18 especially ni kalau yang nak mulakan bisnes VIP dan kalau PC pun prospek ada masuk, kita boleh buat masuk beramai-ramai malam ni. Kat sini okey. Di sini siapa sini AM pula. Siapa sini VIP? VIP sini siapa? Bagi satu. Siapa sini yang masih PC atau Nova Selula kan? Bagi nombor 2. Okay, ramai sini VIP kan? Okay, mesti kita tahu, ramai yang dah tahu tentang Art of War ni sebab saya pun ada bagi jugalah kertas ni suruh, tapi sebab kena ingatkan kan, kita kena ingatkan. Dengar tak suara saya? Jelas. Okey. Yang pertama, kenapa kita kenapa kita kita buat MLM? Siapa sini tak suka MLM? Bagi 1. Semua suka MLM ke?
Okay, macam saya bukanlah saya suka MLM, tapi saya memang daripada dulu lagi kan, saya masa bekerja pun saya memang buat part time MLM lah. Tapi pada tahun 2016 saya berhenti kerja, saya buat bisnes lah, buka kedai makan kat kampung. Tapi kalau buka kedai makan lain cabarannya kan, dengan penat, dengan apa, dia lain lah dengan MLM ni. Tapi nak kata minat tu tak lah, tapi saya memang dari dulu banyak juga lah MLM saya join sebab biasanya kalau bisnes MLM ni kita apa ni, buat kerja tak ada penat, kan, betul, untung besar, untung runcit semua kan. Tapi dulu saya bisnes saya memang tak adalah, tak sama lah dengan Forever Living kan. Saya tukar-tukar bisnes lah. Okey, setiap orang mesti semua ada sebab nak join, bila dah join bisnes apa sebab. Kalau macam saya, sebab saya saya buat bisnes awesome. Saya dulu buat bisnes awesome. Kalau tak sebab awesome, saya memang mungkin tak jumpa Forever Living ni. Saya tak bertemu dengan Coach Izalin. Sebab saya sebenarnya bersyukur dan berterima kasih juga pada awesome ni. Mula-mula tu memang saya jumpa Coach Lin, saya present kat dia, saya nak ajak dia buat bisnes awesome ni. Itu bila saya tahu bila dah keluar modal besar tapi saya alami kerugian yang bukan sikit lah kan. Saya memang agak down masa tu. Macam-macam lah rasa hati dia, berbau-bau lah, marah, betul, tak puas hati. Saya macam macam masa tu memang saya tak kosongkan gelas lagi lah kan. Lepas tu betul, saya fikir saya nak guna Forever ni sebab saya nak sihat. Sebab bila saya tengok coach ada tunjuk testimoni tentang thyroid. Sebab pada tahun 2019 saya kena hyperthyroid. Saya kena hyperthyroid masa tu, tapi saya tak follow hospital lah. Saya pergi pakar swasta kan. Tapi saya kena ambil darah semua kan. Betul. Sebab doktor pun cakap kita tak boleh bergantung ubat. Dia kurangkan dos. Lama dia kurangkan dos. Dia tak galak dengan makan ubat klinik lah. Lepas tu bila Izalin cerita tentang ni, aloe vera ni, saya masa tu beli satu aloe vera je. Saya beli satu botol aloe vera tu kan. Saya balik, saya test, betulan suami pun dia ada gastrik. Ada GERD, dia cuba dia minum, masa tu dia adalah healing crisis kan. Lepas tu dia muntah, lepas tu saya tak ada rasa apa-apa lah masa tu, sebab baru satu botol kan. Besoknya tu saya cakap dengan coach, saya nak masuk VIP, sebab saya nak guna untuk sendiri. Saya memang nak sihat dulu. Sebab memula saya saya tak sharing dulu. Saya masuk bulan 1, bulan 5, saya ajak kakak saya yang Kak Lang saya. Saya ajak dia masa tu dengar tentang plan Forever ni. Sebab masa tu dia ada nak join bisnes lain sebab saya takut dia alami kerugian nanti kan. Saya minta dia turun Semban jumpa coach lah. Kan coach explain tentang plan marketing Forever ni. Lepas tu dia tak jadi nak buat bisnes tu. Dia pun guna Forever. Dia pun guna juga. Lepas tu saya start guna je dulu. Masa tu sampai saya masuk bulan 1, dah raya pun saya masih lagi tak buat kan. Coach kata Kak buatlah 5 cc, beli 1 cc pun saya tak faham lagi masa tu. Tak apalah Kak nak guna je yang tu. Memang masa tu saya rasakan diri saya sendiri, saya susah nak terima Forever masa tu. Saya susah, saya kata saya nak sihat je kan. Lepas tu saya start nak cerita dengan Kak Mas, dengan Kak Yani, tapi masih ada apalah macam penolakan daripada dia masih tak yakin lagi kan. Sebab
Sebab kita orang ni memang dah keluar modal bukan sikit lah MLM sebelum ni kan. Susah nak terima macam-macam produk sebab Kak Mas pun buat macam-macam sebelum ni. Produk company lain kan. Dan berlaku lambakan stok lah kan. Jadi macam susah nak percaya. Lepas tu nak ada cerita Kak Mas ni ada sakit lah, tak salah saya dia turun berat banyak. Kak Rani pun macam tu, dia ada masalah hormon, Kak Mas pun sama. Memang masa tu kita guna masa tu kan, memang teruk, sangat teruk Helen Kelasik sampai tak dapat bangun. Sampai Kak Rani tu, dia sampai tak dapat bangun masa tu. Kak Mas pun sampai dia kena pergi Pantai Medical Center kan. Tapi doktor tak dapat trace. Tapi special aloe vera ni, doktor tak dapat trace sakit kita tapi dia boleh tahu penyakit kita. Kan? Simptom-simptom yang Kak Mas dapat tu macam dia nak jadi kanser sebenarnya kan. Macam tu. Tapi sampai sekarang benar dah setahun lebih semua kan. Alhamdulillah lah kita orang nak buat bisnes kan. Okey. Lepas tu kalau kita dah start buat bisnes, kita kena bersedia dengan cabarannya kan. Cabaran bisnes. Apa bisnes pun semua ada cabaran dia. Macam sebelum ni, macam saya kerja, betul. Dulu kan offline kan, lebih pada offline. Betul malam seminggu sekali kena attend kelas dia sampai kadang lah MLM kan, nama dia meniaga larut malam, sampai pagi pergi kerja ngantuk. Macam tu juga sekarang ni, cuma saya ni tak kerja lagi sekarang kan. Bagi saya Allah temukan saya dengan Forever ni masa yang tepat lah bagi saya kan. Cuma macam Kak Mas, dia ada cabaran tentang dia clash dengan kerja dia lah. Sebab dia pun staff tak boleh buat bisnes, promote. Dia memang tak boleh promote produk dekat Facebook semua kan. Nanti staff tengok nanti report. Macam tim saya macam Yati pun Yati sebab menjahit. Macam mana dia selalu cerita dengan saya. Betapa dia macam cabaran dia tu kan. Sebab masa tu orang suruh siapkan tempahan sedangkan dia masa tu kena pergi sharing, kena tolong taulen dia kan. Kita kena bersedia lah dengan cabaran-cabaran tu kan. Semua orang ada cabarannya. Tapi kalau kita nak berjaya memang tak boleh jadikan alasan lah kan. Sebab sebab saya tak berada di tempat mereka kan, tak bekerja di rumah tapi tetap ada cabaran-cabaran lain. Contoh macam anak saya tinggal seorang, tak ada siapa-siapa kan. Saya nak arrange masa tu nak tinggalkan dia tu. Sebab dia tak suka ikut saya. Kalau dia ikut saya pergi sharing kan, dia ajak balik je. Itu cabaran saya lah. Sebab saya memang, sebab kita tak tinggalkan anak seorang-seorang ni kan, dia masih sekolah rendah, memang Tuhanlah tahu macam mana kan. Teringat dia kat rumah tu kan video call. Kalau dia ada kawan adik-beradik lain tak apa. Macam kakak dia ada ke tak apa kan. Tapi dia seorang-seorang. Macam itulah cabaran ni kan. Kita kena kita kena olah sendirilah. Kita kena fikirkan solution macam mana kita nak buat. Kan? Tapi lepas tu Yati tetap PNM dia tinggi dekat 10 cc. Kak Mas pun tak pernah miss lagi 5 cc. Dia tak pernah jadikan pekerjaan itu dia buat kerja hakiki dia sebagai penghalang dia kan, dia nak buat 5 cc tu. Okey, kalau kita nak berjaya, kita kena buat satu keputusan lah kan, macam mana kita nak grow business kita lah, macam tu. Lepas tu yang kedua lupakan pengalaman lalu. Macam saya akui kan, saya susah nak lupakan pengalaman saya dengan bisnes dululah. Memang saya akui, sebab saya cakap dengan downline saya, kata jangan jadi macam saya. Sebab saya sebab saya dulu susah nak lupa, susah nak kosongkan kelas sampai coach kata, Kak, kalau tak buat 5 sesi pun 1 sesi ke cukup kan lah Kak. Pun saya tak buat, masih tak nampak. Saya masih teringat-ingat terbayang bisnes saya yang dulu kan. Memang saya susah nak terima ilmu kan.
nak terima apa-apa. Kelas join, tapi kan saya tak tahu, memang susah nak terima masa tu. Betul kan, kita betul saya start belajar, betul saya tengok orang yang dah berjaya, betul lah mata saya ni dah beberapa bulan juga dalam Forever, takkanlah saya nak tengok yang orang lain kan. Orang lain income besar, betul seorang-seorang naik ranking supervisor, betul dah naik AM, manager, saya tengok masa tu kan, takkanlah saya nak tahap ni kan, saya kena buat sesuatu. Saya cakap dalam hati saya kan, kena buat sesuatu. Lepas tu saya masih lagi tak buat 5cc masa tu. Nasib dawan saya belum ada lagi manager, kalau tidak memang unrecognized lah saya kan. Saya last masa yang anak saya kahwin bulan 10, itu yang saya tak dapat completekan 5cc. Memang saya rasa masa tu kan, memang tak dapat saya nak fikir Forever. Dengan masa tu PKP, dah hajak orang, lepas tu cancel apa semua, saya macam masa tu stres lah kan. Cancel pula dewan semua, duit dia tak pulangkan, macam lah kita dah keluar duit banyak kan. Betul saya memang tak dapat buat. Tapi bila dah selesai semua tu, start bulan 11, saya memang terus tak pandang, tak toleh belakang, tak toleh lagi dah, saya terus buat 5cc. Start bulan 11 benar tahun 2020 tu. Saya dah buat tahun 2020 saya buat 5cc. Sampailah saat ni saya lama juga dekat supervisor. Macam saya agak stuck masa tu, cakap sebab saya dah sama dengan level dengan downline saya Yati. Masa tu saya terasa dia dah bonus dia lebih pada saya terasa kalau macam ni sampai bila pula kan saya nak sama dengan dia. Lepas tu bonus dia lagi tinggi lah pada saya, sebab orang datang kat dia. Orang datang kat dia minta jahit baju, lepas tu dia close kan, ada ayat-ayat orang tu. Orang datang, memang masa tu kan downline dia dah ramai, sama dengan saya downline dia masa tu. Dan bonus dia lagi tinggi. Pernah bonus dia masa tu tak salah saya 1008 ke 1009 masa tu bonus dia cerita saya. Saya masa tu 900 bonus saya. Tu yang jadi saya bila saya tengok downline saya lebih, tak boleh jadi ni kan. Macam jadi pembakar semangat lah buat saya kan. Pembakar semangat saya nak naik, saya nak ni, saya sharing, saya dah buka dekat macam orang yang saya tak kenal, yang baru kenal, saya jumpa mana-mana, saya sharing, saya dah start macam tu kan. Mula adik-beradik dulu, adik-beradik, kawan-kawan. Betul saya dah start lah dengan orang tu. Betul bila saya dah start buat 5cc, adik-beradik saya, Kak Rani, Kak Emas, automatik dia boleh buat 5cc. Masa saya tak buat tu, dia orang tak buat. Memang dia tengok upline dia, dia tengok leader dia kan. Kalau tak buat, dia pun sama tak buat. Lepas tu bila Yati dah buat 5cc, lepas tu ada downline dia pula ikut dia, sama juga dengan Jai Farah ikut dia. Lepas tu saya pun kena buka kaki lah kan. Lepas Kak Emas dan Kak Ani, saya ni lah suruh buat 5cc juga sama. Lepas tu saya jumpa lagi seorang lepas tu bila kita dah start ni kan, kita dah start sharing, kita jadi fighter, memang Allah akan temukan kita dengan fighter. Yang tu kan. Saya dapat lagi seorang itulah. Betul. Okey. Lepas tu kita kena ni lah, macam saya start belajar, start ikut kelas semua kan. Sebelum ni ikut kelas juga tapi tak masuk kan. Apa dah saya dengar tak tahulah. Kan. Betul. Betul, saya start mula dengan Forever ni, saya start kosongkan kelas tu. Lepas masa tu lah orang datang dengan saya, walaupun dia tak ada buat bisnes dengan saya kan, tapi dia jadi consumer lah saya kan. Betul, saya belajar tentang produk, kita kena ni lah, belajar masuk kelas produk semua kan. Betul, GP pun saya masa tu saya bawa coach masa tu lah kan, mana duduk sini sebelah ni, saya nak belajar ni kan. Memang saya masa tu ambil masa, saya nak belajar masa tu GP, memang saya lambat, masih fikir-fikir lagi kan macam tu kan. Tapi coach kata kan, selagi akak tak belajar sendiri kan, akak tak akak tak ke depan nanti
akan susah nak berjaya, nak naik itu kan. Nak manager tak, dia selalu cakap yang tu dengan saya kan. Betul kan, sikit-sikit dia lepaskan saya lah yang tu kan. Okey. Lepas tu yang dengan ketiga, jangan cipta sistem baru atau jalan pintas. Kita ikut je sistem forever ni, kita tengok orang yang dah berjaya, kita tengok cara orang yang dah berjaya apa dia buat. Kan, forever ni kita ni copy kerja-kerja dia, cara dia, betul? Jangan dia buat kita tak buat, kan? Sedangkan coach kita CBM pun dia buat demo kan, dia pun buat branding, itu kita lah tak nak buat kan. Memanglah kita susah. Lama-lama kita akan stuck juga nanti. Bila kita dah sharing dengan semua orang, kan dah tak ada orang lagi tu nak share nanti. Betul, kita follow ya orang yang dah berjaya kan. Dia ada proven kejayaan tu. Lepas tu cara paling mudah lah bagi saya kan, itu follow, kita copy kerja dia. Kita senang kita jangan ubah apa yang dia cerita dan kita ikut bawa je apa yang dia ajar kita tu. Okey, yang paling penting nombor 4 ni, baca manual syarikat. Manual syarikat ni kan kita kena kena tahulah. Dekat FBO login tu ada polisi dia, polisi syarikat. Apa yang tak boleh kita buat yang salah lah kan. Dia ada rules dia lah. Macam kita nak tak boleh jual kat Shopee tu nanti akan determinate. Dekat FBO login tu ada ditulis macam kita nak sponsor orang. Sponsor orang kan, betul. Kalau orang tu VIP, kita dalam setahun dia tak boleh membeli, baru kita boleh sponsor. Kalau PC macam tu, dia kena call dulu center kan. Macam tak boleh ada paksaan dekat situ lah kalau kita nak sponsor dia. Kita kena tahu tu. Okey. Lepas tu kita kena hadir NDO. New Distributor Orientation kan. Betul, untuk orang baru yang betul nak belajar GEP, nak jemput prospek lah. Betul. Macam mana nak buat 5 langkah tu. Masih ingat tak 5 langkah tu apa? Kan selalu macam CBM ada buat kelas, manager dah buat kelas, selalu sebut tentang 5 langkah tu. Senaraikan nombor handphone kita tu, dekat handphone kita nombor 50 ke 100 orang prospek. Lepas tu kita kena settlekan sharing dengan dia semua dalam masa sebulan. Macam tu kita kena settlekan ni kan. Baru lepas tu kita follow up je. Tinggal follow up. Lepas tu okey, kalau macam kita nak berjaya ni, kan kita kena ikut dia orang macam start macam daripada mula upline kita buat, kita macam mana dia buat demo kan, dia buat demo depan kita, janganlah upline buat demo kita tak nak buat demo pula. Lepas tu GEP, kita kena hafal dalam masa sebenarnya dalam masa 14 hari je. Jangan bila kita tak buat selalu GP ni kan, nanti lama kita akan stuck. Bila kita nak start sharing balik, kita rasa macam dah tak tahu apa tu kan, terbalik lah kita share kan. Memang kita kena selalu bercerita tentang GP yang tu. Jumpa orang, kita bagi dia minum, yang penting kita bagi dia rasa aloe vera tu. Sebab aloe vera ni memang Allah ceritakan dia memang dia detect kat lidah kan. Macam contohnya saya kan, bila saya sharing orang kata dia kebanyakan dia kata dia dah tengok botol kuning ni. Dia ada tu pula dia kata dah guna tapi tak masuk tak jadi ahli. Dia guna habis botol tu dah, sebab tak ada orang cerita tentang kebaikan kan. Bila saya cakap jumpa nak buat demo, dia kata tak apalah, dia nak beli ni je. Saya cakap ambil masa sekejap je. Bila dia tengok
aloe vera, dia tengok mula aloe vera, oh yelah baru faham kenapa kan kita kena ambil aloe vera dulu basic kan. Lepas tu kita buat pula ni RTC atau oh baru dia tahu dia kata minyak ikan ni sepatutnya macam ni. Betul, kita buat deodorant pula. Beli deodorant. Lepas tu ubat gigi pula. Kan. Yang senang-senang je buat demo tu. Betul. Campur pula nak pula ubat gigi ni sebab anak dia ada asa macam tu kan. Dah berapa barang dia ambil. Yang tu. Senangnya kita nak ni sebenarnya nak ni kan. Nak close prospect ni lah. Apa ni? Kita jangan biasa dengan aloe vera ya kita tunjuk apa ni demo-demo lain. Itu kan. Betul. Kita kena ni tengok belajar produk, group produk ada kat Telegram. Lepas tu kita kena ni dengan biasakan dengan video. Video-video juga kat Telegram tu. Sebab saya kalau jumpa orang memang saya ikut apa ni? Style coach lah. Memang dia mula pada usus, tunjuk usus dulu. Apa ni? Pada asalnya pada permulaan macam ni. Bila kita menukar umur tu kan, dia tunjukkan memang dia orang excited kat situ lah. Betul, tunjukkan ladang. Start tunjuk ladang. Lepas tu kita buat satu folder yang kita senang nak share dengan prospek kita. Buat satu folder dekat Telegram, tulis tu presentation ke, atas tu kita letak ni usus dulu. Betul ladang, betul video kejayaan wine sebelum ni. Tentu kan, bila dia minta tengok video apa madu semua lain kan semua dah ada dalam tu. Macam biasa kan kita duduk-duduk tu kita study dulu. Sebelum kita share dengan nak sharing dengan prospek kita kan. Okey. Okey, bina konsep dan sikap MLM yang betul. Kita apa ni kena buat yang 3S tu. Ingat tak 3S tu apa? Selling, sponsoring dan servicing tu. Dan kita macam mana pun kita kena selling lah kan. Lepas tu bila kita dah sponsor dia, kita kenalah servis dia. Servis dia lah kita biarkan. Macam hari ketiga kita tanya dia cuma apa rasa. Betul seminggu tanya lagi, 2 minggu, sebulan. Betul. Dia apa ni? Kebanyakan lah orang walaupun dia dah macam saya pun ada VIP saya dah ramai juga kan. Dia suka kalau saya bertanya tiap-tiap bulan yang tu ada apa-apa nak order tak? Yang tu kan. Walaupun dia dah lama. Kalau dia dah habis barang kan saya yang tanya dulu. Adalah yang tanya saya semua kan, tapi mesti saya mulakan dulu. Barulah dia ni kan. Memang kita bab servis ni memang kena ni 200% kan. Sampai bila kita kena servis dia kalau kita dah sponsor dia kan. Walaupun dah lama bertahun dengan kita pun kita tetap kena ni bina hubungan dengan dia, tanya dia, jangan dia dah tahu guna, dia dah tahu minum macam mana kan, kita tak ada tanya apa ni khabar dia ke, kita tahu nak macam tolak barang ke dia tak boleh tu, tanya khabar dia macam mana kan. Sebab saya pernah ni sebelum ni saya tanya dia nak beli apa semua tak kan. Lepas tu baru dia cerita dengan saya dia ada eczema. Eczema kan. Lepas tu sebelum ni tak cerita. Lepas tu dia cerita adik dia ada kanser kata yang tu. Lepas tu saya cakap lah ambil Promostin tu kan. Lepas tu dia ambil Promostin saya. Lepas tu bila kita selalu tanya macam tu, dia apalah, dia rasa kita appreciate dia yang tu. Lepas tu kita macam bila dah masuk VIP memanglah kita guna yang apa ni konsep ABC tu kan. Kan macam kita kena ada upline, kita kena bantuan daripada upline, tapi kena cepat-cepat belajar. Jangan harap upline kita semua. Dalam pada tu kan kita kena ikut dia macam mana cara nak sharing produk, macam mana nak sharing GEP. Kita ikut dia dalam 2-3 kali. Lepas tu macam mana cara nak buat demo tu.
Macam nak counter, orang tanya kan. Itu. Kalau kita nak counter pertanyaan orang, kita kena raja study lah. Memang tentang produk kita kena tahu. Kalau tak tahu, boleh tanya dekat grup, ada grup produk, Telegram ada, dekat WhatsApp ada, grup support kita memang bagi kerjasama. Jangan takut tanya kan. Mesti ada yang jawab sebab doktor pun ada dalam grup kita, sideline semua kan. Lepas tu belajar tentang produk ni memang sangat penting bagi saya kan. Sebab kalau kelas produk saya mesti nak masuk. Sebab kadang kita rasa kita tahu tapi sebenarnya kan banyak lagi benda kita tak tahu kan. Bila doktor sharing macam Baiti, macam Dr. Pau cerita semua tu, wah banyak saya tak tahu lagi kan. Lepas tu kena tahu cara jemput prospek. Kerana cuma cara cara jemput prospek kita kan. Mula kita WhatsApp atau call dia. Jangan kita masa call tu kita cakap dengan dia jom macam kita terus kata kau pernah dengar tak Forever Living ni? Dia dah masuk satu negara, dah 3 tahun dunia, tak boleh macam tu. Kan? Nanti dia dengar blur-blur apa kan. Jadi macam nampak sangat macam kita ni macam gelojoh lah anak ni kan. Suruh dia join kita. Kita ajak dia keluar. Kita ajak dia, kata jomlah kita pergi makan sekali tempat, tengok ada tempat baru, ada kedai baru, jom kita try makan kat situ. Itu kan. Lepas tu baru kita kita sharing lah kan produk. Okey, belajar macam mana nak gunakan alat pemasaran syarikat. Kan. Lepas tu Zoom, YouTube, tengok dia orang macam dekat YouTube memang banyak macam demo betul GEP dekat YouTube memang banyak. Saya sendiri pun masih tengok lagi kan, belajar kat situ kan. Lepas tu belajar macam mana nak gunakan Forever apps tu. Bila dia orang terus jadi ahli tu, terus kita suruh dia buka app. Tengok kat email, masukkan, ambil password dia, suruh dia buka app login. Masa tu kita ajar dia senang. Dia dah tahu kan. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang tiba-tiba kan dia guna-guna nasihat. Lepas tu dia tu sharing. Kan dia terus dapat sponsor orang. Dapat sponsor orang kan. Masa tu lah kelang kabut nak ambil dia punya bank statement, nak submit, nak ke HQ semua kan. Lambat lah kan. Lebih baik macam daripada awal kita buat. Kita si borang tu FB login tu. Lepas tu borang permohonan ahli dan borang pesanan produk ni. Macam dekat center dia ada satu kertas kecil untuk yang borang pesanan produk tu. Kalau kita pergi center kan. Okey. Nombor 6 kita kena guna semua produk. Gunakan semua produk. Macam saya memang hampir semualah produk saya gunakan, termasuk produk Brunei. Memang saya suka produk Brunei. Macam bukan hanya yang minum je, tapi kadang-kadang ada orang kan dia tak nak aloe vera ni, dia nak krim. Dia nak cuba krim, dia nak cuba deodorant, ubat gigi. Macam saya, VIP saya yang mula tu dia cuma nak try ubat gigi dengan saya dulu. Bila dia ambil ubat gigi, saya cakap saya nak jumpa dia. Lepas tu saya buat demo. Lepas tu dia tengok saya buat demo deodorant semua kan. Dia kata betul, saya buat aloe vera dulu, AVG. Lepas tu dia nampak saya memang nak cari suplemen kak untuk ni kesihatan di satu family lah. Baru dia cerita sebenarnya dia nak guna satu family. Kan. Bermula daripada ubat gigi je nak beli saya. Itu sebab kan pentingnya kan. Kita guna semua produk, kita senang nak share. Macam skincare pun, skincare bukannya orang perempuan yang guna, lelaki pun boleh guna skincare. Senang kita nak sharing kan. Bila kita sharing testimoni orang, kita tak dapat, dia feel tak ada kan. Contohnya saya nak share tentang cleanan, cerita pasal orang yang pasal JLT use lidah. Kalau saya sendiri pun saya macam tak percaya nak masuk kan. Orang cerita pasal orang kan. Sebab saya kena buat clean 9. Walaupun saya buat clean 9 2 kali tak berjaya, tapi saya buat lagi, buat ketiga. Betul, insyaAllah masuk yang keempat nanti kan.
Lepas tu semua saya nak cuba. Saya buat F15, Fit 15, ikut coach Mas Liza kan. Lepas tu, saya belajar macam cara nak ambil pemakanan. Daripada situ, macam saya buat cleanan tu, mula-mula saya buat cleanan, saya tak berani nak guide orang dulu. Nak guide orang macam mana nak buat cara pemakanan ni kan. Awak belum familiar lagi. Bila saya dah buat, kita tahu apa snacking yang pernah kena ambil lah masa apa, baru saya berani nak cerita dengan orang. Kali pertama saya tak berani lagi nak cakap. Betul, baru walaupun tak nampak perubahan kat saya yang macam kurus sangat, tapi tetap ada orang follow. Kan, sebab dia tengok kita konsisten yang sharing semua kan. Alhamdulillah ada dia orang nak follow saya kan. Lepas tu Elo8 saya buat kali ketiga. Memang kalau rasa macam badan lemau, lepas tu tak bertenaga, lepas tu dah start dah malas semua kan, memang kena buat benda ni. Day 9 ni kena buat. Elo8 ni memang sebab apa, bila kita buat ni kita dah start jaga makan ni dah. Kalau kita tinggal lah, mulalah tak nak makan sayur, ambil sayur sikit-sikit ya kan. Tapi kalau kita ikut program tu, tahu pula nak ambil hari pertama, hari kedua tu kan, ambil free food. Cokek lah sayur tu kan, banyak. Tahu pula. Tapi kalau saya tak buat program tu, sayur tu sampai layu lah mentai. So, kan memang kita kena buat untuk tunjukkan proven diri sendiri kat kita punya prospek dan downline kita kan. Okey, yang belajar nak jemput prospek tu, okey, saya dah beritahu tadi kan, macam kita ajak dia, kita call dia, ajak keluar dulu. Jangan terus cerita tentang background semua kan, dia boring. Kita kena berjumpa dengan dia kan. Kalau kita tak jumpa macam sebelum ni, masa PKP kita tak jumpa, ada orang tak nak jumpa kan, kita boleh buat Zoom. Sebab penyampaian dalam WhatsApp tak sama. Kita memang kenalah offline kan. Okey, yang nombor 9, hadir 5 GEP secara berterusan. Bersama prospek-prospek dalam masa 2 minggu. Kita ajak dia GEP dalam masa 2 minggu je. Kalau macam katalah kita kita sharing dengan dia, mula dia tak buka hati lagi semua, jangan kita tinggalkan dia. Jangan kita tinggalkan dia, kita tinggalkan terus. Lepas tu kadang mungkin masa tu dia belum faham lagi. Kita buat broadcasting, kita broadcast dia selalu. Macam memang ada, sebab saya dah berapa, dekat 2 tahun buat dia macam orang, macam pengalaman saya dah jumpa orang semua kan. Sampai sekarang pun dia nak tahu, tapi kan dia tangguh-tangguh jumpa dengan kita. Tak apa, kita sharing dah lama, so insyaAllah Allah yang pegang hati kan. Dia akan cari kita juga nanti. Lepas tu hadir 5 GEP ni dalam masa 2 minggu je. Suruh dia hafal GEP tu betul-betul kan. Nanti bila orang tanya, kita tak dapat jawab, dapat counter. Lepas tu kalau mula-mula ni, memang kena bawa upline. Saya cakap dengan lawan saya, memang saya bersedialah nak ikutkan dengan macam orang baru tu. Saya cakap, bawa saya dulu. Lepas tu dia kena ada sebelah. Kan, dia kena ada sebelah dengar dalam 5 kali 6 kali lama, boleh buat. Memang itulah cara dia dalam Forever ni kan, senang je. Copy upline apa kita buat. Tapi kalau kita nak buat sendiri, tanpa ada bimbingan daripada leader kita, memang nanti kan dia macam-macam masalah yang datang nanti. Sebab kan memang kita kena ikut betul step by step tu. Kita nak terus terjah orang dengan demo pun tak boleh. Dengan GEP terus pun tak boleh. Kita kena step by step. Tunjukkan kenapa aloe vera ni. Kita tunjukkan kenapa aloe vera Forever Living kan. Lepas tu sikit-sikit masa video tu. Tapi dalam masa 2 minggu kita kasih dia familiar kan. Okey, yang ke-10 tu. Okey, ingat tugas upline anda bukan untuk menaja orang, menaja orang untuk anda. Belajar lakukan sendiri. Macam
Okay, mula kita dah listkan nama prospek kan dalam buku tu semua kan. Kita ajaklah dia macam mana cara kita nak ajak dia keluar cerita tentang macam mana kita nak close dia dulu kan. Lepas tu sebab dalam saya macam contohnya Hazlin lah. Dia memang bab yang tu memang dia memang terror lah. Dia boleh cerita orang, dia ayat-ayat orang macam tu kan. Tapi bila nak buat bisnes, dia memang ajak saya. Dia memang ajak saya untuk cerita bisnes dekat downline dia. Tapi dia close orang tu dulu. Dia daftar ahli orang tu. Dia cerita diri dia sendiri. Dia cerita apa sebab dia guna cerita dia. Mula dia sakit lutut, dia ada cyst, semua. Dia memang share diri dia sendiri je. Kawan-kawan dia semua dia tapau. Budak ni budak hacking semua kan. Dia memang cerita dia tu sebab kita punya pentingnya kita ni kita guna semua produk. Kita tahu beza nanti semua kan. Sebab ada downline saya, dia bermula dia dengan skincare je. Dia tak ada benda aloe vera. Tapi lepas tu baru saya masuk, kata aloe vera memang kena ambil sebab dia memang basic. Tu lepas tu baru dia start minum aloe vera. Betul? Kita kena cepat-cepat belajar. Bila kita cepat belajar, kita macam laju, progress bisnes kita laju. Bila kita masih harapkan orang kan, slow lah progress bisnes, tunggu kadang ada hal pula. Tapi kalau siapa yang cepat belajar, memang progress bisnes dia memang laju. Dia terus CEP je. Suruh dia diguna, betul tanyalah dia dalam 3 hari seminggu tu kan. Lepas tu biar kebiasaan lah, mesti orang tu memang ada perubahan dia. Ada perubahan. Lepas tu kalau dia terus VIP, okey lah, betul. Kita kalau dia tak dapat nak bayar sekali VIP tu, kita suruh dia buat pembelian selama 2 bulan tu. Kita VIP kan dia. Lepas tu terus kita cerita, buat forever ni bonus dia harga jual. Kita tekan dekat harga jual je. Kan? Dia tunjukkan untung runcit dia berapa. Kalau dia sponsor orang, kalau orang tu sponsor buat dia satu level berapa? RM24.75 kan. Kalau untung runcit dia nak jual, barang dia banyak lantangan, dia share tentang diri dia, orang nak beli RM30. Kan besar kan? Bukan RM5-6. Nanti kita nampakkan dia macam tu. Kadang-kadang orang ni kata tak nak lah, saya nak guna sendiri, macam tu kan. Saya nak sihat je. Tapi bila orang dah puji dia contoh, ya muka kau lawa lah kan, kau pakai apa? Tu kan rasa macam kembang tak tu kan. Betul, bila dah start sharing, mestilah orang tu macam berkobar-kobar kan. Saya nak jugalah macam kau, muka cantik kan tu kan. Nampak jauh sebelum ni semua kan. Takkan kita nak biar orang tu. Kan? Kita tak nak taja dia semua. Tahu tu sebab jadi kebanyakan orang tu dia kena ada stok sikit lah kat tangan dia kan. Boleh dia terus tolak barang tu dekat kawan-kawan dia. Tu sebab kan, biasanya berlaku macam minat tu sendiri datang bila orang nampak sendiri kan perubahan diri dia. Okey, jadikan satu kebiasaan rekod dan ambil nota dan setiap mesyuarat. Setiap meeting mana apa-apa pun kelas kan, kena siapkan satu buku lah khas, nota, pen, recorder, kamera, kita boleh ambil gambar, kita boleh print gambar tu, dan peralatan assignment. Dan buku kita kena asingkan lah, janganlah buku campur-campur secara rabang macam ni, buku kelas je. Lepas tu asingkan buku order. Buku order jangan campur-campur adukkan. Buku order itu kan. Kita buat satu buku order. Untuk pesanan barang kan. Lepas tu kalau macam orang tak daftar ahli kan, macam saya buat asingkan buku alamat je ni. Alamat semua detail dia saya letak sini. Sebab kadang dia orang minta post, tak payah kita nak minta banyak kali kat dia alamat dengan nombor telefon kan. Saya letak khas buku untuk alamat. Detail downline saya semua. Lepas tu macam kalau macam kelas macam ni, kita rekod.
Lepas tu kita ambil gambar, lepas tu kita boleh print. Boleh print, jadikan satu file macam ni. File berani mati macam ni. Saya kan kelas-kelas ni lah saya buat ni, file ni. Labu. Lepas tu senang kita nak jumpa prospek. Kadang-kadang ada orang ni suka tengok file sini kan. File. Dia tak kerti kadang, especially orang yang dah berumur kan. Tak kerti cik nak tengok dekat ni dah telefon, nak tengok ni file ni dia suka tengok gambar-gambar tu kan. Lepas tu nombor 12, anda tidak dibenarkan untuk belajar dari syarikat MLM lain. Cara sistem mereka berbeza dengan kita kan. Sebab hanya forever saja sistem kita, harga kilang, tak ada pairing, tak ada orang tengah, tak ada ni PV semua tu kan. Kita tak boleh belajar. Kalau orang cerita pasal bisnes dia kita dengar boleh, tapi tak payah nak tanya detail. Kan tak, kita cerita apa special kita je. Saya memang saya tak pernah tanya pun detail kalau dia nak sharing. Kadang bila orang nak datang kat kita tu, kadang-kadang dia memang nak cuba produk kita, kadang dia nak cerita pasal bisnes dia juga kan. Kan, tapi tak payah nak ambil tahu lebih lah sistem mereka kan, nanti bercampur aduk, kita jadi keliru nanti. Dah bercampur pula, dah pening lah kita kan. Kita kita cerita kebaikan forever je. Macam tu. Kita tekankan harga jual tu. Okey. Okey, dengar dan belajar, tengok video, baca buku. Kita tak perlu nak ada set yang complete. Masa mula kita nak bisnes ni kan, tak perlu nak sempurna. Tak perlu nak sempurna, nak ada semua. Kalau tak ada RTC, tak nak buat demo. Kalau ni aloe vera ni, katalah aloe vera satu je, tak ada lah RTC, tak ada lah ni deodorant, tak nak buat demo. Tak apa, kita apa yang ada kat tangan dia. Krim tu kalau ada kat tangan, aloe jelly tu saya sendiri bakar tangan buat sendiri kan. Tak ada apa-apa pun. Apa yang ada kat tangan kita buat demo. Lepas tu kan barulah kita tambah kan. Sebab kita sendiri yang cakap dalam hati, tak apa hati ni kalau semua kita tunjuk demo semua kan. Di situ kita tambah sikit-sikit kan. Tak perlu nak sempurna, kita nak baru kita nak sharing orang tunjuk kan. Okey. Okay, nombor 14 ni bila tak perlu dengar cerita negatif. Cerita negatif, cerita macam politik semua kan. Betul, di undang-undang ni kita kena diam. Tak payah nak tanya apa hal semua kan. Biarlah kan. Dia bagi dengan cara dia kan. Tak perlu nak tanya, diam je. Kita buat kerja kita je. Tak payah nak macam sibuk. Kenapa lah orang yang tak join, kenapa orang ni semua kan. Tak payahlah, kita diam je. Kita buat kerja kita. Kan, kita buat yang perlu kita buat ya. 5 sisi tu pun kita kena fikir setiap bulan, tak sempat nak fikir hal orang kan. Itu kan. Okey, yang nombor 15. Okey, yang dia kata mula buat pesanan produk. Itu rujuk yang nombor 6 lah. Kan pesanan produk kita tunjuk dekat kita buat prospek, contoh kita bawa dekat center. Kita nak kena isi borang pesanan produk tu. Cuma cara dia. Okey. Nombor 16, hendaklah simpan stok yang cukup. Okay, kita memang stok kita kan memang kena ada. Kan. Kalau macam VIP pun, masa saya VIP, saya ada 2 sisi pun memang tak cukup. Nak pula saya masa masuk tu bulan 1, bulan 2 betul pandemik betul. Saya masuk saya ada 2 VIP lah pun tak cukup. Kan betul. Sekurang kita kena ada 3 sisi. Kalau supervisor paling kurang 5 sisi kena ada dalam tangan. Sebab kita kena kekalkan pelanggan kita 10-20 orang setiap bulan.
Sebab kita kan nak kena buat 5 sisi tu kan. Kita kena ada 10-12 pelanggan dan downline kita kalau dia nak ambil, dia tak ada barang ke semua kat center tak ada, kan dia boleh datang, dia ambil kat kita. Kan dari situ sisi kita lajulah, tak adalah slow progress business kita. Betul, sebab orang ni kalau kita cerita bila dia dah nak, dia tak nak tunggu, kata sekejap lah saya nak pergi rumah ambil kat upline dia, saya jap. Orang tu macam jadi alah dia dah down baru nak ambil nak bawa balik, tunggu pula besok pula macam tu kan. Lagi satu kalau kita dapat ambil pun upline dekat pun terkejar-kejar. Memang kita memang kena ada stok. Bukannya stok kita ni bukannya kita macam kita nak buat skim yang haram ni, kena macam kita kena simpan barang, betul kan? Bila barang banyak dah stuck semua kita pergi jual kat Shopee, tak boleh yang tu. Ni semua untuk downline kita. Lepas tu bila kita share dengan prospek kan, macam apa barang hati Kak, ada tak ni? Ada tak krim untuk ni, untuk operation semua? Kan semua kita ada. Senang, memang senang lah. Memang dia bila orang yang emergency tu dia terus datang kita kan, terus datang kat kita beli. Macam saya memang ramai lah saya dapat kan, saya tak kenal dia. Dia kata macam nak beli ke orang, kena post jauh, kata saya nampak akak dekat, dia kata kat Instagram. Ada yang diorang tu kata nampak kat Facebook, beli krim je. Lepas tu saya cerita kan, dia terus nak ambil AVG dengan saya. Asalnya dia nak ambil krimnya. Itu kan. Itu sebab kan kita kena ni ada produk, sub-produk. Betul, kita kalau dia tambah kita nak tengoklah Kak apa yang ada lagi barang. Tu saya tunjuklah stok saya kan. Dia nampak buat gigi. Macam tu kan. Ceritalah buat gigi ni kalau tertelan kan masalah. Kan tu kalau sakit tekak pun kita boleh telan buat gigi forever ni. Itu kan. Situ kita boleh upsell. Kan. Asal beli satu jadi 5-6 barang. Silap VIP terus kan. Lepas tu kita hafal pemasaran kita. Pemasaran kita kena hafal lah. GP kita plan semua kita kena faham. Senang kita orang itu cerita kan. Dan kita kena faham apa kelebihan plan kita, pemasaran kita lah. Kita kena cerita, kita kena jumpa cerita kat orang, kita kena cerita kita ni forever ni tak ada orang tengah, tak ada BV, tak ada pairing, tapi kita jangan cakap je, kita kena tulis macam mana dikiraan TV tu. Sebab bila kita cerita tak ada pairing, tak semua, mana ada orang faham. Kebanyakan tak faham kecuali dia ni orang MLM kan. Apa pairing-pairing ni kan dia tak tahu. Kita kena ada kertas, pen, kita kena tunjuk dekat dia, ini dia. Ini sebenarnya yang kecil kan bonus kita kan. Dia akan macam mana forever pula bagi. Forever bagi kita harga jual. Kan pairing tu semua, dia fikir satu kaki pun boleh ni kan. Satu kaki pun kita boleh dapat income yang besar. Gitu. Lepas tu kita kena menjual walaupun kita tak suka menjual. Kan cakap Kak Vida apa ni mesti kena jual ni kan, mesti kena promote kan. Kalau kita dah berniaga mestilah kena jual. Kalau tak mana kita dapat untung tu, macam mana kita nak dapat bonus tu. Memang dah berniaga, kita berniaga apa pun, berniaga makanan pun mestilah ada kita jual beli kan. Kita nak jual sepinggan nasi goreng pun kalau tak sedap nasi goreng tu, orang takkan datang dengan kita lagi sekali lah. Yang tu kan. Memang kita kena menjual. Lepas tu tapi kita yang orang selalu macam dia terasa kita sebab kita ni kita servis dia. Macam mana kita servis dia kan. Di situ dia datang terasa dengan kita lah. Macam tu. Lepas tu last sekali, sediakan file untuk simpan maklumat yang diperlukan untuk pembentangan GEP. Bawa prospek kita setiap kali mesyuarat. Setiap kali meeting buat prospek. Yang kadang ada juga yang kata tak nak, banyaklah, ramailah, pening lah, first
macam-macam lah alasan kan. Tapi bila kita dah selalu invite dia, selalu dia tengok kesungguhan kita kan. Dia tengok macam kita kadang-kadang orang ni dia susah, dia perlukan duit. Tapi dia tak tahu macam mana cara nak mula. Nak mulakan. Kita tunjukkan kita ni pun mula daripada zero, tak ada apa-apa semua kan. Betul, kita kena selalu GP kan dia. Kan memang kita kena hafal GP lah. Kita dia kan. Macam bawa prospek setiap mesyuarat kita. Memang kita kena selalu beritahu dia kan, cubalah dengar ni dulu. Kalau macam tak faham produk, kita dengar produk. Nak dengar pasal produk, itu kita boleh kasih yang dekat Telegram tu. Kadang-kadang dia tak ada nak jual, tapi untuk dia punya knowledge sendiri kan, dia nak tahu tentang produk lah, tentang produk tu. Dia nak tahu je, dia kata. Di situlah dia datang minat tu, nak share dia dah ada ilmu tu kan, dia senang nak cerita dengan orang. Okey. Okey, setakat tu je. Ada apa-apa pertanyaan tak? Okay, boleh siapa yang nak tanya boleh terus unmute dan tanya. Terus dan tanya. Papa Berry, ada apa tu Papa Berry nak tanya tu? Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, tahniah Kak Pida Awesome. Sangat-sangat luar biasa. Bagi mereka yang baru, kenapa kita bagi dekat Pida Awesome? Kerana dia dulu berasal daripada business awesome. Kata tentang jangan Kak Pida ni antara orang yang layak lah nak cakap benda tu, sebab dia memang dari situ kan. Dia memang datang daripada syarikat luar. Okey. Sekadar untuk satu soalan bagi pengajaran bersama kan. Kita tahu Kak Pida antara yang laju jugalah dalam rangkaian EZLink, antara yang laju juga bergerak menjadi manager kan, tak sampai setahun pun kalau tak salah saya kan. Dan obviously Kak Pida juga pernah melalui zaman boleh kata zaman putus asa lah. Kak Pida pernah melalui zaman putus asa juga selama beberapa bulan sebelum tiba-tiba naik semangat balik kan. Jadi soalan saya dua. Nombor satunya, macam mana Kak Pida boleh mengatasi zaman putus asa tu, mengatasi orang kata apa, saat Kak Pida rasa macam stuck, rasa macam tak boleh bergerak ke mana-mana, tak boleh belah lah masa tu kan. And then lepas tu terus meloncat daripada income 1,000 lebih, 2,000 lebih, boom, terus pergi ke 9,000 time tu. Dan macam mana strategi Kak Pida gunakan untuk menjadi antara manager yang terpantas dalam rangkaian tim EZLink? Sebab kita tahu dalam rangkaian kita sekarang ni ramai yang tengah stuck. Ramai tengah stuck. Kita panggil dia stuck hujung tahun nama dia. Jadi macam mana mungkin kisah Kak Pida antara lain boleh dijadikan sebagai inspirasi bagi mereka yang mungkin mengalami masalah yang sama. Silakan. Okey. Terima kasih Papa Berry atas soalan tu, sebab hari tu pun pernah Papa Berry tanya juga soalan tu kat saya kan. Itulah memang betul, saya memang masa mula tu memang saya banyak kali lah start. Memang susah sangat saya rasa macam susah lah nak buat forever ni kan. Sebab yang pertama kan, saya ni memang tak kosongkan gelas tu je saya perasan kan. Tak kosongkan gelas. Lepas tu saya banyak refer saya punya upline lah. Saya selalu mengadu dengan EZLink kan. Dengan coach saya cakap kata macam mana ni Lin, macam tak ada rasa tempat nak ni lah, nak sharing lagi semua kan. Memang betul saya start. Lepas tu saya pernah miss 5cc. Lepas tu saya tak bagi downline saya, jangan tinggalkan 5cc, jangan jadi macam saya. Nanti susah jadi macam saya kan, terutama Hazlin. Dia memang bulan pertama, bila dia memang dengar kat saya. Bulan pertama dia masuk, dia dapat income 40 lebih ke 60 lebih masa tu. Tapi masuk bulan kedua dia VIP terus, dia buat 5cc sampai sekarang dia dah supervisor. Berbulan tadi dia memang ingat pesanan saya, janganlah jadi macam saya. Sebab bila kita start,
bila kita tak buat betul-betul kan, kita lepas lima sisi tu memang payah, memang susah sangat kita nak kita nak naik balik bila kita dah lepas kan. Lepas tu bila saya cakap dengan coach kata, "Kak, buat branding Kak," kata yang tu. Dia buat buat branding, akak kena ke depan, akak kena bercakap, akak kena bawa downline akak. Bila akak downline akak semua tak nak buat. Kan? Semua tak nak buat nanti sebab masa tu Yati pun ada juga sekali ke 2 kali dia tak buat 5 sisi. Sebab macam saya yang tak tunjukkan kesungguhan saya. Kan? Bila saya dah turun padang, saya start tolong downline saya bantu dia lah kan, sharing semua kan, ajar dia semua. Saya pergi kat Kak Mas, pernah balik 3 pagi, suruh Hazelin tidur ke belakang tu. Lin, tidur je kat belakang tu, cakap tu, biar akak yang kereta. Betul Angah teman akak semua yang tu kan. Memang cakap lah, memang cabaran, memang tak cakap. Kalau nak nangis tu, tahu berapa kali nangis, tak tahulah. Kalau solat tu, ni basah telekung ni baca kalau mengaji tu kan basah Al-Quran tu kan macam kita macam stuck sangat tu kan, memang kita Allah lah yang tolong, yang bantu kan. Memang macam tu lah akak kan, kadang akak masa tu kan akak mohon pada Allah Ta'ala je masa tu. Lepas tu lepas tu bila memula akak ada seorang je yang buat 5 sisi. Saya ada seorang je, Yati. Lepas tu Yati dia ada fighter seorang. Lepas tu start Kak Mas. Lepas tu Kak Nani start buat 5 sisi kan. Lepas tu Allah temukan saya dengan fighter ni Hazlin. Dia memang betul-betul fighter lah dia kan. Memang bagi saya kan memang semua kuasa Allah lah. Power Berry memang bagi Kak Pidah kuasa Allah Ta'ala. Memang doa tu memang tak putus-putus, tapi samping tu saya berusaha. Memang saya usaha sesungguh. Sampai saya berdoa tu semua kan. Tak adalah doa tapi kita duduk diam, tak apa semua kan. Tak cakap semua. Macam VIP saya pernah beli 3 sisi masa tu. Lepas tu dia orang dah start. Lepas tu dia orang semua macam saya suruh shoot ke supervisor. Kak Mas, Kak Ani, Hazlin, Farah, 4 orang sekali shoot ke supervisor. Satulah saya dah 9 AM 3 minggu je. Terus seminggu tu manager. Yang tu. Memang miracle lah. Memang bagi saya keajaiban Allah lah kan. Tapi walaupun saya manager tetap ada dugaan-dugaan tu. Tapi tak semua yang kita kena cerita dengan downline kita. Kadang kita punya emosi, kita kena masalah, kita ketahui sendiri kan. Kita kena jaga emosi dia orang jugalah. Gitu kan. Jangan tunjukkan kita ni bermasalah. Susah kan, nanti dia orang jadi down nanti. Kan dia orang tak tahu masalah saya. Pun macam-macam sampai sekarang juga lagi lah. Macam-macam lah kan Pak Mary. Apa lagi? Ada apa tak tanya tak? Okay, ambil peluang lah tanya dia terus unmute, beritahu nama dan terus tanya dengan manager Faridah binti Abdul Aziz. Teruskan dengan buang-buang, jangan lepaskan peluang ni. Jelas percuma daripada insan yang hebat. Come on, tanya soalan. Boleh tanya soalan dan anda kata kalau ada soalan yang orang lain jawab pun boleh juga, tak ada masalah. Cumanya kalau ada soalan yang nak saya jawab, saya akan jawab lagi 10 minit sebab bateri aku tinggal 3%. Boleh tanya kawan Berry pula apa ni? Okey, tanya soalan. Gunakan peluang ni. Jadi kita setiap minggu kita ambil yang speaker yang proven sukses, yang ada pengalaman apa semua. Jadi kita pilih tajuk yang dia orang ada kekuatan tajuk daripada mereka. Apa ni saya nak tanya, saya nak tanya boleh tak? Ada tak yang siapa kat sini rasa susah sangat nak buat? Susah sangat nak buat 5 sisi, susah. Okey Kak Pidah, ada soalan Coach Pidah banyak guna offline ke online untuk prospecting? Biasanya kan kalau Zuraidah. Kak Zuraidah biasanya saya kalau prospecting ni, kalau saya sharing online pun mesti lepas tu saya jumpa dia. Saya banyak offline lah.
Kalau online biasanya ada close online tapi dia sekadar nak beli je. Selalu saya macam itulah kan. Tapi kalau saya jumpa depan-depan, saya cerita dengan dia, memang dia nampak lah kita buat demo semua kan. Sebab saya tak pernah lagi buat demo kat dia orang online ni. Saya rasa macam saya tak pernah buat. Saya tunjuk video adalah. Tapi saya memang kena jumpa. Bila jumpa, orang yang nak beli aloe vera satu pun kan, dia jadi beli macam-macam. Itu memang kita kena ni, sebenarnya offline lah kan. Tapi jangan kata offline, online tak boleh. Masa saya ke manager pun masa tu memang pandemik. Bulan 3 kan saya ke manager masa time ni lah PKP. Kan memang tak mustahil lah kita online pun boleh kita buat. Saya buat video call, Google Meet pun ada. Saya buat kan. Memang agak mencabar lah sebab saya itu norma baru kan. Saya tak pernah buat lagi bisnes yang tu. Biasanya saya memang offline je. Okey, lagi soalan guna peluang yang sebaik mungkin. Kita ada speaker yang hebat. Seorang speaker yang hebat yang ada. Assalamualaikum. Okey, Salam. Okey, nak tanya ke nak share ya. Nah, kebanyakan prospek saya ni diorang bukan nak berbisnes tau, kebanyakannya untuk yang nak sihat. Alhamdulillah lah sebabnya diorang ni dah sampai ke VIP. Lepas tu bila kita servis apa semua, diorang cakap VIP tu tak apalah, kita just nak untuk guna pakai sendiri. So macam mana kita nak buat macam tu? Okey. Saya pun siapa nama yang tanya ni? Kak Asnah daripada Bagan Datuk lah, Kambagi tu Intan. Oh, okey. Kak Asnah, saya pun VIP saya memang ada yang user lah. Tapi macam saya VIP ni saya biasakan dia orang ambil satu sisi tu, memang saya cakap kau boleh satu sisi setiap bulan lah. Kan? Kalau dia ambil satu sisi, saya bagi dia reward lah. Katalah deodorant ke, kopi ke, ubat gigi ke. Tapi biasanya kalau dia ambil lebih, ada yang 2 sisi ambil. Tapi kalau VIP ni, saya selalu buat macam tu. Sebab saya cakap nanti beli 3 bulan berturut-turut, kita boleh redeem dekat center kan. Tapi kebiasaannya dia memang membeli satu sisi. Ada juga yang kata tak apalah, dia nak tu je. Tak apa, tapi memang VIP ni memang kita kena servis dia. Kalau tidak dia memang selalu diam je. VIP saya kan banyak macam tu. Ada yang tanya tapi kebanyakan dia harap kita yang servis dia dulu. Setiap bulan macam tu daripada mula saya ni. Adalah seorang dua yang sendiri volunteer tanya kan. Tanya saya nak order dia sekian yang tu. Kak Asnah VIP beli banyak tak selalu? Biasanya dalam 0.6 tak sampai 1 pun. Tapi ada juga yang VIP yang dah buat 5 sisi, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Inilah buat suruh dia beli satu sisi, beritahu bila dia beli selama 3 bulan yang berturut-turut dia beli reward lah, dia pergi center, kat center. Macam tu. Lepas tu kita bagilah dia, macam saya ada beri sabun. Kalau itu dia ada beli 3 sisi, saya beri 2 barang. Saya bagi ubat gigi dengan sabun avocado tu. Lepas tu dia kalau dia bulan sekali tu dia beli lagi lebih 2 sisi, saya bagi shaker. Yang itulah. Dia orang seronok lah. Kalau kita kasih hadiah ni kan. Okey, Kak Faridah, ada satu soalan daripada Sofian Kadir ya. Saya mau tanya, macam mana saya nak buat kalau downline saya ni nak buat tak buat sama banyak. Mesej call tak balas, suruh masuk kelas tak mau masuk kelas, macam-macam alasan. Okey, Assalamualaikum. Saya nak tambah sikit soalan daripada Kak Hasnah tadi.
First of all, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okay, so saya nak tambah sikit lah daripada Kak Asnah. Minta maaf sebab suara tidak mengizinkan dah seminggu dah. Suara saya sebenarnya tak ada. Jadi sebab tu saya suruh Coach Saiful take over saya. Tapi biasalah tak tenang kan. Mesti nak masuk juga. Okay, Kak Asnah bawa siapa Kak Asnah? Saya bawa Nurul Hikmah. Oh, bawah Nurul Hikmah. Okay. Kak Hasna, boleh dengarkan suara saya? Saya very hard tau nak cakap. Boleh. Bila nak cakap sangat sakit dada. Sebab tak boleh nak bercakap. Okay, Kak Hasna di bawah Kak Nurul Hikmah. Okay, sekarang ni Kak Hasna GEP dah pernah buat tak? GEP memang buat depan anak-anak dengan suami je lah. Depan prospek ataupun depan downline dah buat tak? Depan prospek ada, depan downline selalunya dengan Nurul lah dah 3 kali buat lah. Tapi Nurul terangkan mana yang tak faham nanti downline saya akan terangkan kemudian lah. Akak terangkan Kak Nurul yang Akak yang terangkan ataupun Kak Nurul yang terangkan? Kak Nurul terangkan, kemudian macam downline ada yang tak faham sikit-sikit nanti terangkan semula lah sebab memang nak buat present untuk GEP memang tak pernah lagi sebenarnya, cuma memang depan suami lah dengan anak-anak. Okay, so saya dah tahu kat mana dia punya bukan saya kata kesilapan tapi dia punya kenapa tak dapat fighter. Okay. Fighter ni akan muncul bila kita sangat terror GEP. Sebab tu dalam Art of War nombor berapa saya lupa, kita kena bawa prospek dan kita kena buat GEP dalam masa 2 minggu. Maksudnya memang benda tu pun ada di dalam 5 langkah. Kenapa dia suruh kita buat macam tu? Sebab dia ada rules dia. Bila kita mahir dengan produk, kita akan berjumpa dengan user je. Tapi bila kita mahir dengan GEP, kita akan jumpa fighter. Itu rule yang pertama. Dan Kak Hasna, bila Kak Hasna tak buat GEP, downline Kak tak nampak. Dan aura untuk orang-orang fighter tu pun datang tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak GEP. Jadi sekarang ni Kak Hasna pangkat supervisor, assistant supervisor ke apa? Kak Hasna? Kak Hasna punya pangkat sekarang apa? Hello? Supervisor naik pada bulan Ogos. Kak Hasna ada downline direct berapa setakat ni? Setakat ni downline direct 20. 20, okay. Direct Kak Hasna yang ke bawah tau. Direct 20. Okay. Kemudian VIP kalau tak silap dalam 8 ke 9 macam tu. Okay, sebenarnya dah ramai. Memang layaklah untuk naik supervisor. Tapi bila Kak Hasna nak jumpa fighter yang buat gerak kerja macam Kak Hasna, sebenarnya tak susah. Macam mana Kak Hasna nak pergi ke assistant manager. Nak pergi ke assistant manager, Kak Hasna hanya perlu dapat 75 cc. Nak pergi ke manager, Kak Hasna perlu 150 cc. Okey, Kak Hasna hanya perlu kalau 75, 3 orang yang buat supervisor di bawah Kak Hasna dah boleh jadi AM dah sebenarnya. Sebabnya 25 darab 3, 75 cc betul. Jadi macam mana Kak Hasna nak duplicate balik kerja Kak Hasna ni kat orang lain. Kak Hasna, leader Kak Hasna Kak Nurul. Kak Nurul sangat terror GP. Sebab tu dia jumpa Kak Hasna. Tapi adakah Kak Hasna boleh duplicate balik kerja Kak Nurul? Bila gagal untuk kerja Kak Nurul, sebab tu fighter tak akan muncul. Susah untuk muncul. Jadi selepas ni Kak Hasna kena jumpa Kak Nurul. Kak Hasna kata dengan dia, Nurul kali ni akak yang buat GP. Nurul tengok je dan kena kerapkan GP. Setiap hari kena buat GP. GP tu tak bermakna kita kena cerita habis-habisan. Kita tak payah cerita pasal jam bonus, cerita F2D tak payah. Kita tengok orang tu siapa yang perlu kita cerita. Kalau misalnya orang tu dia niaga, contoh dia buat trading, dia niaga bisnes pasar malam ke, dia buat trading ke, ataupun dia tak pernah buat MLM,
Jangan cerita pasal poin-poin PV tu. Cukup hanya cerita berapa yang dia return. Kalau satu VIP dia dapat 455. Cerita macam tu. Kalau dia dah upgrade pada supervisor, dia akan dapat seorang 60. So macam mana dia nak upgrade pada supervisor? Dia kena cari 25 orang. Fokuskan dia, ajarkan dia untuk 25 orang dan cakap dengan dia prospek dia akak yang turun untuk GEP kan ataupun untuk yang sakit, akak yang akan closekan untuk sakit. Macam tu baru akak akan jumpa fighter. Okey, Boleh? okey. Faham. Jawab soalan. Okey, ya. Terima kasih. Sama. Soalan kedua tadi apa? Soalan kedua? Saya cuba jawab dua soalan je. Lepas tu saya serahkan kat Kak Bidah kembali. Sebab tak boleh, tak keluar soalan. Saya mau tanya macam mana saya nak buat kalau downline saya ni tak buat sama banyak. Message call tak balas, suruh masuk kelas macam-macam alasan. Okey, yang bertanya siapa? Ustaz Sufian. Ustaz Sufian. Oh, Ustaz Sufian jauh ni Ustaz Sufian. Ustaz Sufian daripada ni. Ustaz Sufian kat mana sekarang? Ustaz Sufian dekat overseas ni kan? Betul tak? Overseas, ya betul. Kan ada Ustaz Sufian. Ustaz Sufian daripada Mesir. Ustaz Sufian. Sorry. Ustaz Sufian. Yang kau mute tu kenapa, Lin? Itulah tu. Struggle tu nak cakap ni. Ustaz Sufian ada? Ada. Ustaz Sufian. Ustaz Sufian daripada Mesir. Saya tak nampak Ustaz Sufian ni. Okey, soalan Ustaz Sufian. Downline tak nak ikut dia Ustaz Sufian. Sebab kita tak sehebat Ustaz Aziz. Kemampuan walaupun dah dengar GEP daripada Ustaz Aziz tu dah banyak kali, tapi bila kita cerita kat orang lain, dia senyap je. Ini nak ajak masuk kelas prospek ataupun downline Ustaz Sufian? Ni daripada ni downline. Downline pun kita dah cerita, kita telefon, dia kata okey. Ajak masuk kelas, tengok-tengok tak masuk. Betul. Kalau serius kata nak buat, kita buat sama-sama. Kalau ada masalah kita bincang sama-sama. Sebab kita berlainan tempat, kan? Satu kat ramai Ustaz Aziz Ustaz kata prospek cari kat Malaysia lagi senang. Yang kat Malaysia pun suang-suang kuku. Okey. Biasanya close orang yang tak nak masuk ni berapa orang dah? Berapa orang downline Ustaz Sufian ni? Berapa orang downline Ustaz Sufian? Sekarang ni kalau yang downline tu maksudnya ni apa? Downline semua sekali lah. Semua sekali dah berapa orang dah? Semua sekali berapa orang Berapa orang? Saya tolong jawab dah sebab dia tak tahu. Saya tolong buat pada dia. Berapa Ustaz Ustaz? Sufian punya downline ada 12 orang VIP. Okay. Ustaz Sufian, saya nak cerita dengan Ustaz Sufian lah kan. Downline saya dalam rangkaian saya ada dalam 4,000 orang. Ustaz Sufian tengok participant berapa orang? Kan, nampak tak? Kan? Maksudnya saya punya manager ada 27 orang. Ustaz Sufian cuba kira manager saya ada tak 27 orang ni? Maksudnya saya nak bagi tahu Ustaz Sufian, orang-orang yang masuk di dalam kelas ni adalah orang yang betul-betul nak belajar dan bukan senang untuk kita ajak orang masuk ke kelas kalau dia tak ada BY yang betul-betul. Dan biasanya saya akan call dan supervisor saya pun semua tak dalam ni. Protoje saya pun tak ada dalam ni. Tak ramai yang ada kan. Okay, even manager pun tak ada 27 orang dalam ni. Jadi sebenarnya nak ajak orang masuk kelas ni memang bukan senang. Sebenarnya bila kita nak buat sesuatu tu, kita kena benda tu datang daripada diri sendiri. Datang daripada diri untuk belajar. Sebab tu di dalam Art of War nombor 1 dia kata kenapa nak buat MLM. Sebab tu once Ustaz Sufian ada dalam 12 orang ni, Ustaz Sufian kena pastikan dalam 12 orang ni siapa yang betul-betul nak buat forever.
Siapa yang ada big why yang besar gila yang nak buat forever? Saya, waktu saya ajak Kak Farida Hosem ni, manager kita, speaker kita hari ni, saya korek dia punya big why sangat lama. Sampai saya kata apalah dia punya big why ni. Sebab saya nak touch dia punya big why, baru saya boleh pegang dia. Sebab saya, bukan senang dia nak kosongkan gelas daripada company lama. Dia rasa MLM semua sama. Lepas tu dia rasa suami dia bagi duit. Dan saya nak pegang dia punya big why, saya nak cari dia punya big why, sangat-sangat susah dan sangat lama. Tapi once saya dapat pegang dia punya big why, saya selalu jumpa dia, saya bagi motivation dekat dia. Once saya dah pegang dia punya big why, saya tak pernah suruh dia masuk kelas. Dia yang masuk kelas. Dia yang akan masuk tempayaki, dia tak pernah miss. Sama juga dengan Papa Berry, Kak Baiti. Saya tak pernah dah suruh dia orang masuk kelas. Tengok dia orang ada hari ni. Macam tu. Maksudnya Ustaz Sophian kena melebar lagi, dan kalau boleh Ustaz Sophian kena sit down one to one kan, sebab Ustaz Sophian kat Mesir cabaran dia sangat dahsyat lah kan. Jadi Ustaz Sophian try untuk buat Zoom dan tanya dia betul-betul tak nak berjuang dalam forever. Sebab ada Art of War nombor 1, kalau misalnya kenapa dia nak buat MLM, adakah dia nak balik Malaysia, adakah dia nak ubah hidup dia, sebab dah ramai proven success dalam forever. Mesti ada komitmen. Kena cakap dengan dia. Once dia nak berjuang dalam forever, dia kena ada komitmen. Maksudnya komitmen, dia kena masuk kelas. Macam mana dia nak jual produk kat orang kalau dia tak ada knowledge tentang produk. Jadi kita ada kelas cakap dengan dia. Kena terangkan macam tu. Sebab aku nak tolong kau ni pergi supervisor, tapi kau mesti kena ada komitmen. Mesti ada halangan. Confirm ada halangan. Kan? Macam hari ni suara tak ada. Tapi nak juga cakap. Nak juga cakap kan. Kita kena educate. Saya tak boleh. Saya rasa kalau saya tak bercakap dengan tim saya rasa macam ada benda yang tak kena. Macam tu saya tetap nak buat juga. Sama sebab apa? Sebab kita tahu kenapa kita nak buat forever. Saya tahu kenapa saya nak buat forever. Sebabnya saya nak bagi orang lain rasa macam mana income yang saya rasa sekarang. Sebab tu tak kisah apa halangan, apa rintangan, saya tetap ada di sini. Macam tu. Sama juga Ustaz Sophian kena ingatkan diorang. Apa dia punya why. Kenapa dia nak buat forever? Adakah Ustaz Sophian 12 orang tu, Ustaz Sophian tahu tak apa dia punya why? Apa dia punya why? 12 orang tu Ustaz Sophian tahu tak apa dia punya why? Tak korek banyak lagi. 12 orang tu Ustaz Sophian first kali kena identify dalam 3 benda. Yang pertama, Ustaz Sophian kena tengok 12 orang tu adakah dia consumer? Asingkan 12 orang tu siapa consumer. Lepas tu siapa leader dan siapa fighter. Leader ni kita tak suruh masuk kelas, dia masuk kelas. Tapi fighter ni orang yang kita suruh dia akan buat. Kita cakap nak pergi supervisor banyak, dia kita suruh. Jadi Ustaz Sophian kena asingkan 12 orang tu siapa consumer, siapa fighter, siapa leader. 3 ni. Lepas tu bila Ustaz Sophian dah asingkan, macam mana Ustaz Sophian nak asingkan daripada Big Y? Ustaz Sophian akan tahu siapa diorang ni daripada Big Y diorang. Kalau diorang rasa macam diorang ni selesa, diorang tak nak buat, diorang just nak sakit, suruh masuk kelas memang dia tak nak lah. Memang takkan lah, penat. Dia cakap je. Jadi Ustaz Sophian kena asingkan. So Ustaz Sophian kalau nak tahu diorang ni fighter, kita suruh buat dream board, vision board, dia akan buat. So Ustaz Sophian kena sit down dengan 12 orang ni malam ni, lepas ni Ustaz Sophian asingkan Ustaz Sophian asingkan mengikut segmentation. Okay? Mengikut segmentation. Waktu consumer ataupun fighter dulu. So mana yang fighter, sit down dengan dia, tanya dia rule Art of War nombor 1. Kenapa dia nak buat forever? Macam tu. Boleh? InsyaAllah. Boleh dapat idea? Dapat idea? InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Menjawab ke? Ada yang nak tanya lagi? Sekarang ni kan macam ni, saya cerita situasi. Sebab kita nak buat forever betul. Dan Ustaz Aziz memang sangat banyak membantu. Sebab cuba bayang kalau tengok situasi masa tengok kita bangun pagi tu Ustaz Aziz dah tengah hari dah. Jadi masuk mesej pasal program pun dah lambat contoh kata tapayaki. Jadi kadang memang ada faktor masa lah sebenarnya.
Tapi insyaAllah kita follow. Tapi banyak Ustaz Aziz yang tolong banyak push dalam grup. Ustaz Aziz yang banyak tolong. Jadi kata memang kalau dengan Ustaz Aziz pun memang tak lepas lah. InsyaAllah kalau dipanggil apa, ilmu dengan Ustaz Aziz pun tak banyak ambil lagi. Tapi kan ingat sekali kalau kita cerita pasal Forever, ada seorang makcik tu yang bulan lepas dia join VIP, memang kita cerita habis lah kat dia. Last dengan Ustaz Aziz juga dia join. Tapi dia kata apa tau? Dia kata silap kita lambat mesej je kat dia. Dia kata time ajak bukan main semangat. Time kita dah join VIP ni mesej pun tak nak mesej dah. Mungkin ada faktor kita ada aktiviti kat Mesir, jadi tak sempat nak mesej dia secara serius lah. Dan dia pasingkan anak dia pula untuk buat program tu lah, untuk join, untuk terlibat dengan Forever. Sampai satu masa anak dia pun kita mesej dia, anak dia pun tak serius juga nak buat. So macam mana tu? Malah agak kalau agak ayat tu agak tak teratur sikit. Apa tak nak buat biar je. Betul. Okey, saya faham. Isu dia begini. Saya ada beberapa orang juga downline. Kia di Abu Dhabi. Kia ada supervisor dah pun di Abu Dhabi. Dia sangat struggle di Abu Dhabi, saya faham, sebabnya ada pertukaran, ada masa macam Ustaz cakap tadi. Masa kita tak sama, dia kat sana tapi dia manage untuk naik supervisor juga. Okey, sekarang ni yang saya suka nak buat, saya ni orang yang suka nak buat kajian study case kan. Saya suka tengok Yusrida. Okay, Yusrida dia waktu dia JLT dia dah balik Malaysia ke belum Kak Baiti di time di JLT? Dia JLT di Abu Dhabi. Belum. Belum. Masih dekat Arab Saudi lagi. Kan. Okey. So tapi dia adalah top di sana. Di Riyadh waktu tu dia adalah top nombor 1. Lepas tu waktu dia dah balik Malaysia ni pun dia sebenarnya dah membina benda tu, tim dia waktu dia balik Malaysia di JLT, dan dia dah membina tim dia di daripada sana. Kalau nak ikutkan pertukaran masa tu sangat susah lah macam Ustaz kata tadi kan. Tapi yang saya perasan, sebab tu sekarang ni saya banyak cerita tentang brand positioning. Macam mana Ustaz nak buat, sebab kita tak sama. Dan sebenarnya kuasa media sosial. Kuasa media sosial ni sangat membantu. Kenapa? Kalau Ustaz posting hari ni pukul 8 malam, contoh. Kalau Ustaz posting pukul 8 malam contohnya kan. Tapi saya ada kat sini pukul pagi lah contoh, saya tak tahu macam mana pertukaran pagi. Bila saya bangun pagi, saya akan tetap nampak Ustaz punya posting pada pukul 8 malam tu. Maksudnya dia tak ada lag. Sama juga macam Ustaz waktu Tempayaki, Ustaz tak boleh nak tengok kan. Ustaz tak boleh nak berada pada pukul 10 pagi pada waktu Tempayaki. Tapi sebab kita ada kuasa online, benda tu record dekat YouTube, Ustaz boleh tengok semula. Betul? Jadi sekarang ni saya nak bagi tahu kat Ustaz, Ustaz kena kuatkan sedikit di online. Kena brand positioning Ustaz di online supaya orang-orang di Malaysia, supaya downline Ustaz nampak Ustaz. Nampak Ustaz buat kerja. Nampak Ustaz buat Forever. Dan nampak Ustaz memberi input kepada diorang. Contoh kalau diorang tanya tentang aloe vera gel, Ustaz dah cerita, dan kalau misal orang nak tanya, Ustaz just bagi link. Lebih mudah sebenarnya. Ustaz update di Facebook atau di IG yang Ustaz yang Ustaz aktif. Di IG ataupun di Facebook? Banyak di Facebook, tapi sebab kita sebab memang saya mengaku saya sudut penguasaan Facebook, IT pun saya tak apa nak laju lagi. Sebab kita tengah belajar untuk lebih ni lah, untuk update status. Kadang kita memang betul lah, kalau kita nak suruh tahu kita punya bisnes, kita punya konsisten tu kita kena buat kan. Cuma saya tengah belajar lagi macam mana nak konsisten buat di Facebook.
pilih salah satu. Kalau rasa kekuatan di IG, duduk di IG. Kalau rasa kekuatan di Facebook, duduk di Facebook. Kita tak boleh nak conquer dua-dua. Kalau lain lah kita ni multitasking kan. Jadi buat salah satu dulu. Kalau rasa kat Facebook, konsisten di Facebook. Dan brand positioning di Facebook, Papa Berry sangat terror. Belajar dengan dia. Orang ramai yang nak tahu kehidupan di Mesir. Ustaz boleh ketengahkan benda tu. Boleh bawa benda tu. So, key dia adalah konsisten. Macam mana kita nak jumpa leader kalau kita sendiri tak jadi leader, kita sendiri tak konsisten, kita sendiri tak fighter. Itu soalan dia. Jadi dia jangan tunding jadi pada orang lain, tapi tanya diri kita, adakah kita dah buat? Dekat media sosial bersepah-sepah orang jual forever living. Tapi kenapa orang pilih kita? Kalau kita nak cakap tentang offline, kita sangat susah. Ustaz sangat tersekat untuk buat offline, betul? Nak buat kat Malaysia macam mana? Takkan setahun pertama mungkin Ustaz boleh mesej semua kontak yang ada dalam Ustaz punya kontak tu. Tapi untuk tahun kedua, adakah Ustaz boleh konsisten dan nak cari siapa pula prospek atau data-data baru? Sebab tu kita perlu membina branding. Di Facebook ataupun di Instagram, di TikTok, tak kisah di TikTok, lepas tu di YouTube, tak kisah di mana platform, tapi kita kena ada. Sebab apa? Sebabnya dengan satu butang pun orang boleh mencari kita. Kita boleh update dan orang boleh nampak kat semua. Jadi benda ni kena konsisten dulu. Ustaz, Big Y Ustaz, di dalam Forever Living apa dia? Big Y dalam Forever Living? Apa dia? Kalau yang paling dekat sekali balik Malaysia dengan Big Forever lah. Nak balik Malaysia tak? Nak balik lah. Nak balik Malaysia. Jadi nak bersungguh-sungguh nak buat ni. Nak konsisten. Kena konsisten tak? InsyaAllah. Okay. Jadi Kak Baiti, Papa Berry lah. Tolong Papa Berry, Kak Baiti, Ustaz Aziz tolong pantau konsisten dia 21 hari untuk buat live di Facebook. Boleh? Nak balik Malaysia ke tak? Nak balik Malaysia Nak balik. Nak balik kan? Nak balik kena buat. Tak ada pilihan lain. Kan nak balik kan? Okey. 21 hari nak buat apa? Buat live tentang aloe vera. Sahaja. Konten nanti boleh buat tentang aloe vera kan. Bagi orang tahu dulu kita ni buat apa, orang tak tahu. Jadi cerita tentang live kat Mesir, orang nak tahu mungkin. Lepas tu kena susun lah konten 21 hari tu kena susun. Antara dia kena cerita lah pasal aloe vera. Live tak payah lama, dalam 20 minit pun dah lama, dalam 15 minit pun dah okey dah. 15 minit. 10 minit lah, 10 minit. 10 minit live Nak balik Malaysia tak? Nak balik. Nak balik kena buat. 10 minit tu sebenarnya sikit je. Nanti dia bagi kuliah dalam Equal Legasi tu jadi 20 minit. Sekejap je. Okey, nanti minta konten dengan upline untuk 21 hari. Okay, so saya tunggu lah. Saya tunggu esok live daripada Mesir, okey? InsyaAllah kita cuba. Okey. Okey. Terima kasih. Sorry ambil masa sikit. Okey, tak apa. Okey, sama. Saya macam ada baca satu lagi. Dia kata, hutang soalan kemarin tak jawab lagi pasal RTC EPO. Okey, pasal RTC dengan EPA ni, saya ada voice note. Nanti saya forwardkan voice note tu ya. Boleh kan Pak Su? Okey. Okay, so 2 soalan tu je yang saya jawab. Saya serahkan semula kepada Kak Pidah. Ada soalan lagi? Mana? Kalau saya pun ada orang ambil barang. Okay, Papa Berry ada nak tambah tak? Saya tak boleh nak cakap banyak dah. Sakit tekak. Okay. Alhamdulillah. Sorry kamera tak tetap disebabkan oleh kau nampak 3 orang sekarang ni. Tak boleh apa-apa lah. Okey, pertama dan selamanya nak ucapkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia ini kita terus dapat bersama-sama pada malam ini. Yang kedua je nak ucapkan jutaan tahniah kepada Kak Farida Awesome kita
kerana apa nama? Nah, abang ni. Okey. Nak ucapkan tahniah kepada Kak Pada Awesome kerana berjaya ada kelas ini dengan baik. Cuma slide tadi lawa lah. Siapa buat slide tu Okey. Cuma on the serious note, out of 4 ini adalah satu benda yang penting sebenarnya. Sebab apa tahu? Sebab out of 4 ini memang kita semacam apalah sifu kan dia tulis out of 4 lah apa semua kan. Kita bukan nak pergi berperang pun. Tapi kita kena ingat perjuangan kita ini merupakan satu peperangan kita untuk berhadapan dengan segala adversary. Adversary ini datangnya daripada negatif luar dan juga negatif dalam. Jadi kerana itu Sifu telah merangka satu, orang kata apa, satu seni yang kita boleh gunakan dan rujuk setiap kali kita bergerak dalam Forever Living. Dan dalam banyak-banyak seni out of 4 ni, yang paling penting memang bagi saya nombor 1 lah, iaitu kenapa kita kena buat Forever. Sebab Simon Sinek, seorang ahli motivator dan juga seorang guru networking yang boleh katakan sangat successful juga, dalam salah satu TED Talks beliau mengatakan bahawa everything must begin with why. Segala-gala benda mesti bermula dengan kenapa. Dia tidak boleh bermula dengan apa. Dia mesti bermula dengan kenapa. Sebab manusia ni kadang-kadang sistem yang biasa kita akan mula dengan apa dulu dan kemudian bagaimana, last sekali kenapa. Kan? Tapi Abi tengah cakap dengan orang. Kejap Tapi yang sepatutnya untuk kita dunia perniagaan ataupun apa-apa saja benda kita buat, kita kena bermula kenapa dulu. Kena mula dari dalam dulu. Kenapa, bagaimana dan apa. Yang ini insya-Allah satu nanti saya akan ceritakanlah lebih detail lagi sebab saya tak nak makan masa banyak pada malam ini insya-Allah. Dan kenapa kita buat Forever itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat besar. Kerana kenapa itulah yang akan menyebabkan kita boleh kekal berjuang walaupun dalam keadaan kita terjatuh, walaupun dalam keadaan kita tersangkut, walaupun dalam keadaan kita berhadapan dengan rejection dan sebagainya. Kerana kenapa itu yang akan terus membuatkan kita afloat dekat lautan perjuangan Forever ini secara asasnya. Dan saya tadi Kak Pada Awesome kata dia buat 3 kali clean 9 dah tapi tak menjadi kan. Yang ini kali keempat. Betul 2 kali. Jap. 2 kali tak jadi, 2 kali tak jadi, 2 kali tu okey. Okey. Syarat utama untuk Kak Pada Awesome buat clean 9 je lah, tolong jangan datang rumah Coach Lin. Itu je. Dan tolong jangan bagi Coach Lin datang rumah. 2 tu je cukup. Kan? Settle 2 tu. Kita punya Kak Pina punya clean 9 akan berjaya, Coach Lin clean 9 pun akan berjaya juga. Memang kan? Tak pernah datang lah buat clean 9 ni. Memang betul jadi. Dia paksa makan. Kalau datang bukan saja clean 9 Kak Pina yang akan bermasalah, tapi Coach Lin clean 9 juga akan bermasalah. Tolong bagi chance dia untuk mencapai satu vision board dia juga Coach Lin. Dia right. Betul. Apa-apa pun out of 4 ini adalah satu benda yang sangat-sangat bagus. Jadi tolong orang kata apa, pelajari betul-betul out of 4, terutamanya yang assistant supervisor juga supervisor punya. Kerana satu hari nanti bila anda berada di kedudukan anda akan tahu kenapa Sifu gariskan semua tu. Jadi apa-apa pun sekali lagi tanya, jangan lupa pendaftaran untuk English Kickstart masih lagi berlangsung. Boleh daftar sekarang dan boleh ajak kawan-kawan kita tak kira dalam bangsa apa pun untuk menyertai English Kickstart tersebut. Link nanti insyaAllah kita akan forwardkan bagi semula mudah-mudahan. Dan yang paling penting sekali, teruskan berjuang sebab kita takkan tahu bila Allah akan bagi kita rezeki tersebut. Kadang-kadang mungkin kita berjuang sebulan, kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang setahun, kadang-kadang 3 tahun, kadang-kadang 5 tahun pun tak tercapai-capai juga. Sebab Allah biasanya akan bagi bukan saat kita mahu, tetapi Allah akan bagi pada saat kita bersedia. Macam mana Coach Lin selama 4 tahun beliau berjuang, baru sekarang Allah kata beliau berjaya bersedia dan sekarang satu persatu rezeki beliau datang, dengan rumah pun dah muncul, dengan peti ais pun bakal muncul dan sebagainya. Jadi jangan tengok kejayaan orang pada ketika dia berjaya. Tengok pada ketika dia bergerak, perjalanan dia. Sebab perjalanan itu yang paling penting. Kita boleh bermula di mana-mana, boleh berakhir di mana-mana, but the journey that counts. Okay? So itu saja pada malam ini. Tahniah sekali lagi kepada Kak Pada Awesome. Tahniah kepada anda yang menyertai. Saya nak cakap banyak sangat sebab saya 6 baiti baru saja sampai dari Perak.
dan saya tambah lagi shoot daripada Gombak, Perak sampai ke Gombak, dan daripada Gombak saya shoot pergi ke Puncak Alam. So penat tu tak hilang lagi, tapi tak apa, kereta baru. So anak aku so kereta baru, so tak rahat sikit lah, nak bawa jauh-jauh pun no problem. Bawa 16 pun relax jadi. Okay, so setakat tu je insyaAllah. Jumpa lagi pada masa akan datang. Teppanyaki besok pagi, jangan lupa join. Alright. Okay, terima kasih Bapak Berry. Cuma tak dengar. Okay. Nak tutup masa. Nak tutup ke ni? Serahkan kepada Coach Saiful untuk conclude jap. Mana dia? Dah, tadi saya nak closing ke? Maaf anak mengamuk nak tidur. Terpaksa closing daripada atas. Okay, alhamdulillah syukur kepada hadirat Allah Taala. Ya, di mata berakah tahniahlah, mula-mula tahniah kepada manager Faridah binti Abdul Aziz atau lebih dikenali dengan nama popularnya Kak Pida Awesome. Okay. Dia dalam keadaan dia starting agak nervous. Tapi akhirnya dia dapat jugalah. Dapat dia punya tune, nampak cantik lah. Sebab itu insyaAllah akan diperbaiki lah, akan jadi lagi hebat lah selepas ni dari segi pembentangan, alhamdulillah. Jadi dia cuba mengatasi segala ketakutan, nervous tu, dia dapat buat yang terbaik. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak kepada manager Faridah atas perkongsian pada malam ini. Tahniah juga kepada semua sahabat-sahabat, ahli keluarga saya yang masih kekal sehingga ke penghujung, yang sudi bertanya soalan, sudi berkongsi pengalaman. Okay. Rakan Serbest Clean Night dan Fit 15. Okay. Jadi sebenarnya saya tekankan sangat-sangat kepada Coach Lin. Saya ada bincang dengan dia bahawa kita lihat kadang-kadang kenapa kita ada pasang surut ni di dalam Forever Living ni. Saya cakap dengan dia, saya dapat kesan satu masalah. Jadi sebenarnya Forever Art of War, jadi seni dalam nak buat forever ni. Maksud seni yang pertama yang kita kena ada persediaan untuk diri kita. Once you masuk saja forever, you kena tahu Forever Art of War. Jadi seni tu ada untuk kita terapkan pada diri kita untuk kita bergerak supaya kita ni tak mudah luntur. Kena pandangan petir, kena dilanda badai, ribut, taufan pun kita masih kukuh lagi. Sebab apa? Kita dah ada seni, kita dah ada ilmu untuk mempertahankan kita punya pendirian tu. Kita tahu kita berada di platform yang hebat, platform yang betul. Tiada mana-mana company yang boleh membayar dengan bonus dengan harga jual hanya di Forever Living. Tetapi kita ada masa kita goyang, kita rasa macam gagal, kita rasa macam mudah luntur kita punya semangat. Kenapa? Sebab apa? Persediaan Art of War, seni dalam peperangan kita tak ada. Kita kurang. Kita tak mendalami, tak menjiwai soul. Jiwa kita ni nak kena ada tu jiwa seni, tu persediaan awal. Macam kita nak orang lelaki nak akad nikah, dia beria ni nak akad nikah ni. Tetapi jika tiada persediaan, nanti kan Tok Kadi tanya doa kunut, tanya doa iftitah. Kalau dia tak bersedia daripada peringkat awal, terkencing dia time nak akad nikah tu. Macam itulah kita nak bergerak dalam Forever Living, kita kena seni awal. Kita kena tahu macam mana kita nak, apa persediaan kita, macam mana kita nak duduk di dalam platform Forever Living supaya kita ni sentiasa konsisten. Kita nak istiqamah dalam kita punya perjuangan. Itu yang saya cakap dengan Coach Lin. Saya cakap ada benda yang saya nampak macam ada sedikit kita punya macam apa ni, yo-yo. Kelas setiap minggu kita buat, lepas tu ada kelas teppanyaki, ada kelas tu, ada kelas ni. Kelas secara online saya rasa setiap hari ada. Jadi bila setiap hari tu ilmu tu datang sebenarnya terlampau banyak. Sepatutnya kita dah ilmu dah penuh di dada, tapi seni peperangan tu kita tak ada. Jadi kita punya jiwa ni tak kukuh ni. Kekuda kita tu tak kukuh. Kita nak belajar silat, kekuda tu mesti kukuh. Orang rembat tang sini tak jatuh, rembat tang sini tak jatuh. Itu yang saya cakap dengan Coach Lin. Saya nampak. Okay, jadi kepada semua tim-tim, leader-leader tu mostly daripada tim leader. Ini benda yang you all kena ambil berat amat sangat. Kenapa? You all kena fahamkan you all punya tim downline
bahawa ini Forever Art of War. Bila you masuk saja di dalam platform Forever Living, this you kena faham. Forever Art of War 1 hingga 16, 1 hingga 18 untuk assistant supervisor. Biar mereka kukuh tu. Biar kegagalan tu nampak saja Ustaz Aziz, dia takut. Kegagalan tu takut nak datang pada Ustaz Aziz. Dia boleh rempuh semuanya. Macam ibarat macam itulah. Sampai orang cakap nak kasi goyang kita ni tak tergoyang lah. Angin bertiup macam mana pun, badai bertiup macam mana, dugaan macam mana pun, stok tak ada ke apa semua tak ada, bukan isu pada kita. Sebabnya apa? Kita punya dalaman kita dah tahu lah. Yang aku kena pegang 1 sampai 18. Apa benda tindakan-tindakan dia? Apa benda yang aku perlu bersedia nak aku hadapi apabila aku masuk dalam Forever Living? Sebab benda ini dikaji. Benda ini dibuat test list oleh Stifu Datuk Jason Kong. Test list tersebut berada dalam UTM Library. Benda tu ada. Dia mengkaji semua ni. Tu dia buat Forever Art of War. Maksud dia tak nak kegagalan tu datang hadir pada kita yang tidak bersedia. Tak bersedia sepenuhnya. Semangat penuh membara, jiwa kita terlampau bergelora nak berjuang dalam Forever Living. Tapi kita tak ada Art of War, segi peperangan tu kita tak ada. Jadi kita mudah goyah. Sikit goyah, dan sikit tarik handbrake. Lepas 2 tahun timbul balik. Lepas tu kan kita dah masuk pula tempat lain. Kita datang dan tenggelam timbul. Kita tak nak macam tu. Jadi perkara macam ni, okay, you all fahamkan betul-betul. Jadi team leader ambil sedikit tanggungjawab. Kita fahamkan kita punya anak-anak buah tentang Forever Art of War. Pastikan perkara ni mereka dapat. Mereka faham. Macam mana kita faham. Supaya mereka sebenarnya dalam kita, anak buah kita, dia terfikir, macam mana aku punya manager ni sentiasa gila buat kerja. Macam mana dia orang ni sentiasa konsisten, istiqamah. Mereka nak macam tu. Jadi kita turunkan ilmu ni, Art of War ni pada mereka. Mereka faham. Masuk saja dalam Forever Living, okay, kau bagi Art of War. Biar mereka semangat. Biar mereka tahu macam mana persediaan. Mereka dah kosongkan kelas. Apa perlu mereka buat? Apa perlu ada pada diri mereka? Apa yang mereka perlu prepare? Buku order, buku apa ni, buku order, buku nota, file lah, itulah, inilah. Penggunaan sistem dalam kita punya, menggunakan Zoom, menggunakan Facebook, IG, kita bagi. Sebab benda tu semua akan membantu. And tu tanggungjawab seorang team leader. Kita bawa orang masuk dalam kita cerita dengan dia. You masuk dalam Forever Living, macam-macam you boleh dapat tahu. You menjanjikan bulan dan bintang. Tapi bila mereka masuk dalam Forever Living, mereka tak nampak sebab jiwa mereka kosong. Seni tu tak ada. Seni untuk berperang tu tak ada. Mereka buta goyah. Tiba-tiba kita datang ngadu. Dia ni tak boleh buat kerja lah. Kita rasa ni. Kita tanya, dah tinggal kamu dekat you punya anak buah tu tentang Forever Art of War? Dah, termenung. Jangan sampai tak macam tu. That's why ada pihak yang akan menyalahkan kita pada suatu masa. Mereka tak ada ilmu Art of War tu. Mereka tiada. Zero tentang tu. Saya dihubungi oleh ramai bila saya bawa borak. Tahu tak tentang Forever Art of War? Apa benda tu? Saya cakap, tak tahu. Dah saya call dia punya team leader. Assalamualaikum, saya minta maaf. Ada masalah sikit dalam sini. Apa kata terangkan tentang Forever Art of War? Bagi mereka kental, jiwa kental. Hati kena keras serupa batu. Ini perkara lah yang kita nak terap pada diorang. Diorang dah tahu betul persediaan untuk diorang berperang. Untuk berjuang Forever Living. Jadi perkara tu yang kita nak kena terapkan pada diorang. Biar diorang faham betul-betul macam mana nak berjuang dalam Forever Living. Apa tools dia, apa benda yang mereka boleh prepare. Sangat nak luntur. Sebab perkara ni bila Coach Lin dapat dulu, dia terus share tau. Coach Lin naik dulu, dia tak apa-apa. Coach Lin naik dulu seorang-seorang. Datanglah tangan yang ni, CBM Siti Rafida, CBM Cikgu Nik, dan bawa kata-kata semua membantu. Tang situ bila mereka dapat, itu mereka dapat. Mereka buat. Dia terapkan. Apa yang tu kita duplication. Jadi bila kita bagi ilmu pada team leader, bila team leader tak duplicate pada anak-anak buah, dia tak jadi duplication. Anak-anak buah juga duduk bantai. Kau dapat 62,000, aku apa dapat? RM3, RM25, RM64. Dia tak nak macam tu. Dia nak biar kukuh dalaman ni. Biar dia tahu apa ada persediaan. Jadi sebab tu kita digelarkan Forever. Forever tu betul berpanjangan. Kita nak buat bisnes ni forever. Bukannya
hari ni 2-3 tahun saja. Kita buat forever. That's why ada yang dah berhenti kerja, ada yang full time, ada yang dah macam-macam buat dah. Diorang tak pandang kepada tempat lain. Sebab apa? Proven success nampak. That's why orang terpikat nak join Forever Living. So tiap bulan ada je kereta baru keluar, ada je rumah baru keluar, ada je CBM baru, ada saja manager baru. Ada saja pencapaian yang kita rasa, macam mana orang apa ni buat? Sebab mereka dibekalkan dengan art of war. Cara-cara untuk berperang, seni dalam peperangan. Jika kita stuck sana, kita nak belok taman supaya kita tak tergelincir. Kat situ dah ada. Kita ada barang-barang dia. Kita ada keris, lembing, kapak, semua ada. Yang tu kita ambil. Jadi, saya ni lah. Lagi sekali saya cakap, you all kena faham betul-betul Forever Art of War. Sebab apa game dia berbeza. Nanti 1 sampai 18 untuk assistant supervisor. Next mungkin saya akan bincangkan coach lain siapa untuk bagi untuk supervisor pula. Bawa naik ke atas. Dia ada peringkat dia. Jadi ambil part masing-masing. Gunakan peluang sebaik mungkin. Okay, pull out balik. Pull out balik kita punya team. Sebab apa tajuk-tajuk yang kita bagi ni adalah kesinambungan daripada perjuangan yang kita buat pada hari ini. Kita sedang berjuang, kita sedang melangkah ke depan dan ke depan dan ke depan. Jadi dia ada satu kesinambungan. Macam mana cara dia untuk terus kekal, terus istiqamah, momentum tu terus berada di dalam tahap yang maksima. Okey? Minta maaf lah dah 2 minit terlebih pula 2 minit. Okey? Saya serahkan kepada supervisor Kak Mazlina Gemas. Tokek ayam gemas. Okey, terima kasih Coach Saiful. Terima kasih pada semua yang 61 orang masih ada lagi ni. 62 orang. Okey. Terima kasih pada Coach Lin, Papa Berry atas semua peringatan tunjuk ajar, dan terima kasih kepada Puan Faridah Awesome. Gelaran baru tu baik tu, maksudnya gelaran dia Faridah Awesome. Atas perkongsian hari ini yang sungguh memberi manfaat. Ya, peringatan dan tunjuk ajar adalah sangat kami hargai, dan adalah manager kami. Dan perlu diingat tempoh 3 tahun yang pertama adalah proses belajar dan belajar. Gagal dan rejection tu adalah perkara yang biasa. Namun kita bersyukur kerana ada Art of War. Okey, itu saja. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan salawat as. Okey, itu saja untuk malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Mas. Terima kasih semua. Nyanyi tak ada Kak Pidah, tolong stop recording. Okey. Stop recording. Okey. Kan stop recording. Jadi akak host bersorangan, tak ada co-host pada malam ini.